apabila Nabi SAW cerita tentang akhir zaman, Nabi merujuk kepada perkara-perkara yang akan berlaku di masa akan datang, berlaku di masa depan. Dan setiap orang lain yang bercerita tentang akhir zaman juga, mereka bercerita tentang peristiwa yang akan berlaku nanti di masa hadapan. Akhirnya, kita tak tahu versi mana yang betul dan versi mana yang salah. Maka, satu-satunya cara untuk kita nak tahu sumber maklumat yang paling tepat tentang peristiwa akhir zaman adalah dengan merujuk kepada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Itu sahaja. Sebagaimana yang disebut oleh Fadil Dr. Zaimi tadi, pentingnya untuk memahami hadis sebab ada beza yang besar di antara perkataan salah seorang daripada kita dan perkataan Nabi SAW. Kita kata ataupun syekh mana yang kata sekalipun, itu bukan wahyu. Itu pandangan dia. Kalau dia cerita tentang akhir zaman, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Bahkan kalau yang bercakap tu ulama besar sekalipun, percakapan dia boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Yang hanya confirm 100% bercerita tentang akhir zaman mesti betul hanyalah Nabi SAW. Berbalik kepada yang diceritakan awal tadi. Sebab itulah tidak ajaib dan tidaklah mustahil, bukanlah benda yang besar untuk kita melihat tokoh-tokoh yang bercerita tentang akhir zaman, akhirnya penakkulan mereka tentang akhir zaman ataupun apa yang mereka faham tentang akhir zaman bukan akhir zaman. Setelah mereka bagi tanda-tanda tu, kelihatan zaman lain datang jauh lagi, akhir zaman belum berlaku. Sebab itu penting untuk kita tekankan daripada awal. Kata-kata Nabi, wahyu. Tafsiran manusia, bukan wahyu. Bukan wahyu artinya boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Dan sejarah dah tunjuk kat kita. Ramai orang-orang yang hebat, kadang-kadang tafsiran mereka tentang akhir zaman, rupa-rupanya belum lagi. Lepas tu, lama lagi, ialah kalau dilihat secara konteks keseluruhan umur bumi ni, kita di hujung lah. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Allah Ta'ala sebut, telah dekat detik akhir zaman ni, as-sa'ah dan juga bulan telah terbelah. Dekatlah. Tapi kalau dibandingkan ambil daripada zaman Nabi SAW sampai akhir zaman, ternyata beberapa perkataan ulama' ni yang mereka kata zaman mereka tu akhir zaman dah. Rupanya selepas zaman mereka tu berlalu panjang. Kalau kita boleh ambil satu contoh kan, Al-Imamul Qurtubi rahimahullah. Imam Qurtubi saya tak ingat, mungkin tahun 500 Hijrah begitu, dia hidup lama dah 500 Hijrah. Zaman tu mungkin di tempat kita tak ada apa pun, orang masih lagi hidup dalam keadaan tak ada kemajuan. Kata Imam Al-Qurtubi, apabila dia bahaskan tentang hadis Nabi SAW, di hujung akhir zaman nanti akan berlaku banyaknya bangunan yang tinggi. Orang-orang miskin yatatawaluna fil bunyan. Arab-Arab miskin akan berebut-rebut buat bangunan yang tinggi. Al-Qurtubi rahimahullah kata, ini dah berlaku zaman kita. Kita berada di akhir zaman dah ni. Tapi tuan-tuan bayangkan kalau Al-Qurtubi hidup zaman sekarang, apa dia akan kata tentang fatwa di zaman dia? Mungkin di zaman dia orang boleh angkat bangunan 3-4 tingkat. Al-Qurtubi kata, zaman sebelum tu tak ada. Zaman aku ni dah ada. Ini akhir zaman. Kalau Al-Imam Al-Qurtubi tengok Burj Khalifah ke KLCC, dia nak kata apa tentang zaman dia? Saya nak kata bukan Imam Qurtubi tu memperkecilkan dia, tidak. Tetapi kalaupun Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia boleh buat tafsiran yang ternyata zaman selepas tu kita nampak, oh, tafsiran Al-Qurtubi ni tak kena. Bukan tepat. Zaman selepas tu sebenarnya, keadaan sebenar yang digambarkan oleh Nabi SAW. Zaman lah ni sebenarnya, Arab Badui di negeri Khalij, contohnya, Arab Saudi, Qatar, UAE, Kuwait, mereka ni berebut-rebut untuk buat bangunan tinggi. Demikian jugalah orang lain juga boleh jadi silap sebagaimana Al-Imam Al-Qurtubi tersilap dalam tafsiran. Jadi untuk permulaan ni saya nak tekankan yang tafsiran siapa pun boleh jadi silap. Apatah lagi tafsiran yang tidak berdasarkan ilmu. Tafsiran Imam Qurtubi tu dia tafsir hadis. Okeylah, cuma contoh yang dia letak tu tak kena. Apatah lagi manusia-manusia yang dia tafsir ikut kepala otak dia sendiri. Jadi kebarangkalian untuk silap tu ada di mana-mana. Itu pertama, kita kena faham. Dan yang kedua, apabila kita dah faham bahawa sumber yang takkan salah satu sahaja, Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Jadi ada tak akhir zaman ni? Ada. Ada tak fitnah akhir zaman? Kita mengaku ada. Sebab Nabi SAW bercerita tentang keadaan kucar-kacir yang akan berlaku di akhir zaman. Ini ada dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan. Jadi kita kena mengaku dia ada. Dan yang seterusnya, apa maksud fitnah akhir zaman ni? Antara maksudnya kalau kita boleh kata, asalnya perkataan fitnah
merujuk kepada ujian, ibtila, ikhtibar, imtihan. Ini semua membawa maksud yang hampir sama. Ujian, ditimpakan dengan satu keadaan yang berat. Kalau kita boleh panjangkan sedikit, fitnah ni boleh juga merujuk kepada keadaan di mana kita kacau bilau, tak tahu yang mana betul, tak tahu yang mana salah. Pilihan tak tahu. Itu juga sebahagian daripada fitnah. Peperangan di kalangan orang Islam, itu juga sebahagian daripada fitnah. Dan saya nak bagi beberapa contoh lah kalau kita boleh lihat dan kita boleh kaitkan di zaman kita. Sekali lagi, boleh jadi tafsiran kita betul. Bila kita letak contoh, boleh jadi tafsiran kita tak betul. Nanti akan datang, akan jadi lagi teruk daripada kita. Cuma kita kena ambil perhatian beberapa tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Nabi SAW yang sebenarnya patut menjadikan kita insaf. Kita tak boleh teka. Inilah tanda sebenar. Teka mungkin tak betul. Tapi kita perlu insaf. Sebab kalau kita tengok tingkah laku para sahabat Nabi SAW, daripada zaman Nabi SAW lagi, mereka telah ready dan mereka risau akan turunnya dan keluarnya Dajjal. Mereka risau. Setelah kewafatan Nabi SAW, di kalangan mereka bertanya sesama sendiri, inikah akhir zaman? Inikah tanda Dajjal? Apa tanda-tanda sebelum berlaku kiamat? Mereka risau. Dan sepatutnya juga kita sebagai umat Islam ni, melihat hadis-hadis Nabi SAW, kita kena rasa risau juga. Melihat apa yang berlaku di sekeliling kita. Antara yang paling masyhur dan yang selalu dibincangkan oleh orang ramai adalah Nabi SAW sebut tentang sebelum berlakunya hari kiamat ini, akan berlaku satu keadaan di mana dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi sebut, badirul a'mal fitanan. Buatlah amalan yang banyak. Sebelum berlakunya fitnah, kaqita'il lailil mudlima. Fitnah yang akan datang seperti mana malam yang gelap gelita. Malam yang gelap gelita kan, hang nak jalan, hang tak tahu. Nak pergi ke mana? Depan ke? Belakang ke? Tak nampak jalan. Apa tandanya? Ini kita kena jaga. Kata Nabi SAW, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafirah. Ada orang yang pada waktu pagi, dia beriman. Wa yumsi kafiran. Bila petang, dia jadi kafir. Wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafirah. Ada orang pula ketika petang, dia beriman. Tetapi apabila datang pagi esok, dia jadi kufur. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalila. Ada orang ramai, dalam bahagian riwayat disebutkan ada kaum yang akan jual agamanya dengan harga yang murah. Ini satu tanda. Dan tanda ini sepatutnya merisaukan kita. Kan kalau kita lihat di sekeliling kita, Nabi SAW sebut, bila dikatakan pagi dia mukmin, petang dia jadi kafir. Mungkin bukan kafir dalam keadaan kafir i'tiqad. Amalan-amalan dosa-dosa besar, mubiqat. Kan kalau kita lihat di sekeliling kita, masyarakat kita, dia sepatutnya merisaukan kita. Yusbihu mu'minan, bangun pagi, solat subuh, 2 rakaat, mukmin, melakukan amalan orang beriman. Bagaimana pula selepas tu kalau terlibat dalam perkara-perkara yang jelas haram, sebagai contoh riba ke, judi ke dan sebagainya kan. Seperti biasa, tak ada apa-apa pun, tak rasa pelik. Lepas tu yumsi mukmin, petang mukmin, pagi esok jadi kafir. Kita sepatutnya rasa insaf dan rasa bimbang, takut nampak macam ramai yang merisaukan kita. Dia jadi macam norm, jadi macam budaya. Sehingga kalau kita tanya kan, kebanyakan orang yang tidak mengikuti kelas-kelas agama kan, apa beza antara insurans dengan takaful? Ramai orang akan kata, apa bezanya? Sama. Siapa bagi rate lagi bagus, kita beli kat situ lah. Ini company insurans, ni company takaful. Siapa bagi rate bagus, kita ambil kat situ. Bezanya besar. Apa beza perbankan Islam dengan perbankan konvensional? Kalau kita tanya orang kan, dekat siapa-siapa kita tanya, apa beza antara dua? Ramai orang mungkin akan kata, apa beza? Sama, aku pergi apply kat sini, aku apply kat sini, siapa yang approve, bagi rate bagus, aku ambil kat sini lah. Kita bimbang. Kerana riba, contohlah ini sebagai contoh saja, bukan nak kata kat siapa-siapa, nak bagi contoh untuk kita sama-sama insafi. Salah satu dosa besar riba. Kan? Salah satu dosa besar kita tahu riba. Apabila manusia, dia boleh masuk ke dalam riba dan dia anggap riba tu okey je, tak ada masalah. Dan ramai-ramai orang buat begitu, anggap tak ada masalah. Wa yusbihu mu'minan. Esok pagi dia bangkit, dia sembahyang subuh, dia beriman macam biasa, melakukan amalan orang beriman. Ini patut merisaukan kita.
Kalau ada orang yang melakukan dosa, sebahagian kita melakukan dosa, dia sedar itu dosa, dia malu melakukan itu dosa, orang ramai sedar itu dosa, mungkin masyarakat itu kita rasa, okeylah, ada orang, setiap masyarakat ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi apabila kerosakan bermaharajalela, ini tanda lain pula, kerosakan bermaharajalela, fantadhir sa'ah, maka nantikanlah sa'ah. Jadi, dan tapi yang penting untuk kita tekankan bersama, Ustaz Amirul, saya nak tekankan sekali lagi, kita tak tahu bila. Satu ketika dulu, mungkin kalau kita tengok iklan TV tahun 60-an, 70-an, 80-an, iklan arak terdedah di TV. Time tu arak jadi dianggap normal dalam masyarakat. Balik kerja, minumlah Kasbert. Buat iklan dalam TV, orang Melayu boleh berlakon. Relax ya. Orang anggap biasa. Sekarang dah berubah. Kan? Orang anggap arak macam, oh, dosa, jangan buat. Ini kita kena berterima kasih lah kepada gerakan-gerakan kita dalam gerakan Islam, pemimpin-pemimpin politik Islam yang telah membawa perubahan ni. Alhamdulillah, Allah bagi ganjaran yang besar kepada mereka. Tapi sekarang ni kita nampak riba pula. Orang nampak macam normal. Siapa pun boleh buat, tak ada beza antara keduanya. Cuma kita bimbang, ini situasi akan berterusan dan akan jadi juga bercampur aduk antara iman dan juga kufur dalam masa yang sama. Iman dan kufur dalam masa yang sama. Nak pergi berubat kan? Pergi berubat, baca doa starting dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anta syafi fashfi. Ya Allah, engkau lah yang menyembuhkan, maka sembuhkan. Dia mula dengan doa, cantik. Iman. Mukmin. Sagi, berubat tak baik. Ustaz main jampi, tak baik pula. Tak jadi. Tak sembuh. Tak hilang penyakit dengan jampi. Pergi jumpa bomoh pula petang. Bomoh pula buat upacara dia, pawang buat upacara dia dan sebagainya. Kita bimbang. Kalau budaya-budaya begini berterusan, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Pagi dia mukmin, petang dia jadi kafir. Ataupun petang dia beriman, mukmin, pagi esok dia jadi kafir. Sebab itulah kita kena jaga supaya kebaikan dan keburukan ni, satu, kita jangan biarkan dia bercampur aduk, masuk jadi satu. Saya pesan untuk diri saya, kadang-kadang benda ni kecil. Sebahagian perkara ni kecil, kita tak besar. Pada penglihatan orang ramai nampak kecil, tapi kena berhati-hati. Jangan campur aduk. Kita sebagai ustaz kan, kalau sahabat-sahabat di kalangan ustaz yang dengar, kalau orang jemput tuan-tuan, di kalangan ustaz, datang tolonglah baca doa majlis ni. Check, hang nak baca doa tu majlis apa? Tak kira lah menteri ke, siapa yang nak datang majlis, hang check dulu. Kalau lepas baca doa tu ada tari, menari, apa benda yang ni, hang jangan pergi baca doa. Benda ni kita risau. Kita risau akan bercampur aduk antara yang iman dan kufur. Yang baik dan yang tak baik. Itu satu. Dan yang kedua, kalau satu lagi yang saya boleh kongsikan, antara fitnah akhir zaman yang juga sangat mengelirukan ramai orang, yang disebutkan oleh Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, sata'ti 'alan nas sinun khudda'ah, atau sinun khadda'ah. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu, tahun-tahun yang mendustakan kamu, tahun-tahun yang penipuan ini akan bermaharajalela. Apa tanda dia? Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang-orang yang menipu akan dianggap jujur, akan dipercayai orang yang tipu. Penipu akan dipercayai oleh orang ramai. Wa yukadzabu fiha as-sadiq, dan orang yang jujur, yang bercakap benar, mereka akan dianggap penipu. Ini tanda. Nabi SAW kata, dan macam mana kata Al-Fadhil Dr. Rozaimi tadi, Nabi kata maksudnya betul. Sata'ti 'alan nas, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang mana penipu kamu akan anggap mereka jujur. Dia tipu. Saya tak mau cerita bidang lain lah, cerita bidang yang mungkin kita sama-sama duk belajar sekarang. Dalam bidang hadis, kita dengar orang tu, kita tahu dia tipu. Yang dia sampaikan tu hadis-hadis palsu. Yang dia sampaikan tu kisah-kisah khurafat. Yang dia sampaikan tu tafsiran-tafsiran yang salah tentang agama. Yang mana Dr. Rozaimi rajin sebut, Ustaz Amirul rajin sebut, saya juga rajin sebut. Tafsiran ni banyak. Dia main cakap benda-benda, saya tak kisah, saya akan sebut juga sebab ada beberapa benda yang memang tak ada asas. Tak ada asas tu kira tipu lah. Bani Tamim, Tamim tanah Melayu. Tipu, salah, tak ada asas. Contoh, jangan baca tabat yada Abi Lahab bin Watab, Nabi kecil hati. Tak ada asas, khurafat, kepercayaan salah.
Bukan khurafat, kepercayaan yang tak betul, tak disebut dalam nas. Yang bimbangnya, kalau sebahagian orang yang dia banyak membawa isu-isu begini, perkara-perkara begini. Kita tak mau cerita tentang urusan dunia ni. Urusan dunia bukan bidang kita, kita tak mau cerita sangat. Ada orang kata, siapa cucuk vaksin 2 tahun lagi mati. Ni semua tak mau cerita. Lain-lain, tak tepi dulu. Urusan agama saya nak sebut ni, antara yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang membimbangkan kita sebenarnya, akan datang tahun-tahun yusaddaqu fihal kadhib. Penipu akan dipercayai. Berbondong-bondong orang akan datang, akan ke hadapan mendengar cakap-cakap yang tipu. Mendengar cakap-cakap yang tak betul. Ini satu. Dan juga orang yang bercakap jujur akan dianggap tipu. Macam Dr. Zaimi cakap tadi. Orang-orang yang menekuni ilmu dan sebagainya menceritakan ini martabatnya daif ni, ini martabatnya tak betul. Dia mempersendakan pula orang tu. Awak daif, siapa pergi pukul dia sampai jadi daif? Dia boleh pula buat macam tu. Ini membimbangkan kita. Dan seterusnya Nabi SAW sebut juga antara tanda-tandanya, yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Lagi satu membimbangkan kita juga. Akan dipercayai para pengkhianat. Dia khianat. Berapa kali dah dia khianat? Dia tipu orang tu, dia tipu orang ni, pergi court, drop case sebab bukti tak saksi, lari lah apa. Tipu, khianat. Semua orang tahu. Semua orang berbeza tahu. Dia ni pengkhianat. Yu'taman. Lalas ada projek besar, ada kontrak besar, ada jawatan besar. Pum, nawar dia naik atas. Ini tanda kiamat. Yu'tamanu fihal kha'in. Pengkhianat akan dipercayai. Wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang dipercayai akan dianggap pengkhianat. Bukan negara kita. Ni nak cerita tentang negara lain lah. Yang orang cerita kat saya negara lain. Ada 1, 2, 3 negara orang suka cerita. Nak jadi polis kat negara tu, bahaya. Kalau hang tak ambil rasuah, orang lain akan tekan hang. Kawan-kawan hang akan tekan hang. Mereka tak mau kerja dengan hang. Mereka akan buat hidup hang jadi susah. Dan sebahagian orang kata mereka kena sehingga dituduh bermacam-macam. Harap-harap tak berlaku kat negara kita lah. Tapi di tempat lain berlaku. Bimbang. Kerana ini tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW. Wa yukhawwanu fihal amin. Orang-orang yang jujur akan dikenakan, akan dijatuhkan, akan ditulis sebagaimana mereka ini pengkhianat. Alamak, masa dah habis dah. Saya dengar dah seronok cerita ni, tapi tak apa, saya berhenti dulu lah. Lain kali kita ada. Jadi macam ceramah pula. So saya berhenti setakat ni dulu.